Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar tentang kekuatan dan juga kekuasaan Allah. Tajuk tingkatan 2. Ada dua nama Allah yang kita akan belajar pada tahun ini, iaitu Al-Qadir dan juga Al-Qawiyyun. Al-Qawi. Kalau kamu ingat, masa tingkatan 1 kita juga ada belajar dua nama Allah, iaitu Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Masih ingatkah awak semua? Masih ingatkah kamu semua apakah yang dimaksudkan dengan Al-Khaliq dan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Musawwir? Okey, Al-Khaliq bermaksud yang Maha Pencipta. Maksudnya Allah lah yang menciptakan kita semua. Allah lah yang menciptakan setiap makhluk di atas muka bumi ini dengan sebaik-baik kejadian. Manakala Al-Musawwir pula adalah yang Maha Pemberi bentuk. Maksudnya Allah ciptakan kita dan Allah memberikan kita rupa dan juga bentuk yang pelbagai. Okay? Jadi untuk tingkatan 2, ada dua lagi nama Allah yang perlu awak kuasai, iaitu Al-Qadir dan juga Al-Qawiyyun. Al-Qawi. Okey, kita akan belajar. Semua kalau ada buku teks, awak boleh buka muka surat 68. Okey, kita akan teruskan kepada maksud Al-Qadir. Okey, dari segi bahasa, maksud Al-Qadir adalah yang menentukan. Kalau dari segi istilah, adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah yang Maha Berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan juga ilmunya. Jadi, dekat sini, keyword yang kita akan guna adalah yang Maha Berkuasa menentukan. Ini adalah maksud Al-Qadir. Maksudnya, Allah yang Maha Berkuasa menentukan. Okey, ingat ya. Ya, kita akan teruskan dengan dalil Nakhli. Allah bersifat Al-Qadir. Sekali lagi Ustazah bagi tahu dekat awak semua, dalil Nakhli ni adalah bukti. Bukti berdasarkan Al-Quran dan juga hadis bahawa Allah bersifat Al-Qadir. Jadi apa bukti dia? Bukti dia ada dalam surah Al-An'am ayat 65. Okay, ini adalah bukti dia yang bermaksud, katakanlah dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab seksa dari sebelah atas kamu atau bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan pelbagai cara supaya kamu memahami. Dalam ayat ni nak bagi tahu bahawa apa sahaja yang berlaku di atas dunia ni, di atas muka bumi ni, ini semua adalah ketentuan Allah. Sebab kita tahu Allah Maha Berkuasa. Okey, dan setiap ketentuan yang telah Allah setiap kejadian ataupun setiap musibah yang telah Allah tentukan, semuanya mesti ada hikmah di sebaliknya. Kita kena fikir yang positif lah. Kita kena ambil manfaat dia. Kita kena renung balik
Okay, kita kena renung balik apa hikmah di sebalik setiap kejadian yang telah Allah jadikan. Okay. Sebab tu dah yang dia dikatakan, dialah ni kembali kepada Allah. Allah lah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu semua azab seksa bala bencana dari sebelah atas kamu atau bawah kaki kamu. Jadinya dari apa sahaja bala bencana yang berlaku, apa sahaja ujian yang Allah bagi dekat kita, itu semua datangnya daripada Allah, dan kita kena ambil iktibar daripada setiap apa yang berlaku tersebut. Okay. Okey, seterusnya kita tengok bukti Allah bersifat Al-Qadir. Apa buktinya Allah ni bersifat Maha Penentu? Apa bukti dia? Yang pertama adalah Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan juga cakrawala. Allah lah yang menguasai alam ni. Allah juga menguasai segala yang ada di planet-planet. Macam contohnya kejadian matahari. Allah kalau awak tengok kat sini, Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan sebagainya. So kita tahu Allah lah yang mengawal. Maksudnya Allah lah yang mengawal matahari. Kita tiap-tiap hari kan adanya siang dan malam kan. Jadi Allah lah yang kawal semua itu. Kita sebagai manusia, kita tak ada kuasa pun, kita tak ada apa-apa pun, kita tak ada keistimewaan pun nak request, saya nak siang 12 jam lah, malam nak 24 jam. Tak boleh. Semuanya dengan kekuasaan Allah, semuanya dengan ketentuan Allah. Kalau bila tibanya hari kiamat, Allah dah tetapkan bahawa matahari akan terbit dari sebelah barat, kita tak ada kuasa pun nak halang. Faham tak? So, sebab itulah yang dikatakan Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan juga cakrawala. Semuanya tunduk dan juga patuh kepada Allah. Okay, next. Number 2. Allah berkuasa menukarkan siang dan juga malam. Yang macam tadi Ustazah bagi tahu. Sebab Allah bersifat Al-Qadir. Allah yang menentukan siang 12 jam, malam 12 jam. Macam tu. Kita tak ada kuasa. Kita tak ada apa-apa pun. Okay, Allah yang Maha Penentu. Okay, adakah kalau macam awak pergi berhijrah, awak tinggal di luar negara di mana waktu siangnya adalah 22 jam, malam hanya 2 jam sahaja. Adakah kita boleh request dekat situ, kita boleh tak naklah siang lama, penat lah. Kalau time bulan puasa lagi letih kan, siang lama kita nak kena puasa. Adakah kita tu mempunyai kekuatan untuk menentukan bahawa siang hanya 10 jam je? Boleh ke macam tu? Of course lah, tak boleh. Sebab kita kena ingat bahawa Allah ni bersifat Maha Penentu. Okay? Allah lah yang berkuasa menukarkan siang dan juga malam. Okay. Bukti yang ketiga Allah bersifat Maha Penentu adalah Allah berkuasa mencipta langit dan juga bumi. Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bila tibanya masa berlakunya hari kiamat, maka akan berlakulah kehancuran seluruh langit dan juga bumi. Itu semua adalah ketentuan Allah. Okay, Allah tahu bilanya berlakunya hari kiamat. Kita tak tahu sebab Allah lah yang berkuasa, sebab Allah yang cipta kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi. So, kita kena ikut sahaja, dan yang paling penting kita di dunia ni, kita kena kumpul sebanyak mungkin amalan untuk kita nak bawa berdepan dengan Allah nanti. Okey, bukti yang keempat adalah Allah berkuasa menggunakan mukjizat kepada Nabi dan juga Rasul. Contohnya, mukjizat terbesar kepada Rasulullah ialah Al-Quranul Karim. Okay?
Okey, ini adalah mukjizat kepada Rasulullah, dan ada beberapa lagi nabi ataupun rasul yang menerima mukjizat lah. Contohnya Nabi Musa, apa mukjizat dia? Tongkat dia. Nabi Musa melalui tongkat dia kan. Lepas tu kalau Nabi Sulaiman, apa mukjizat dia? Dapat berbicara dengan haiwan. Begitu juga dengan Nabi dan juga Rasul-Rasul yang lain. Okay, semua adalah dengan ketentuan Allah. Kalau kita ni tak ada apa-apa pun kan. Jadi kita janganlah terlalu bongkak, terlalu angkuh ketika kita berada di bumi Allah. Okay. Seterusnya nombor 5, Allah bersifat Al-Qadir. Bukti dia adalah Allah menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Okay. Allah menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Kita tak boleh ke kalau kita nak mohon-mohon, kita bolehlah mohon, tapi hujan turun tu adalah dengan kekuasaan Allah. Okay, bukannya kekuasaan manusia. Okay. Seterusnya, bukti Allah bersifat Al-Qadir yang keenam adalah Allah berkuasa menghidupkan semua orang yang telah mati. Bilanya berlakunya Allah menghidupkan semua orang yang telah mati ni? Bila berlakunya hari akhirat nanti, bila berlakunya hari kiamat, bila berlakunya hari pembalasan nanti. Semua makhluk di atas muka bumi ni akan dimatikan. Dimatikan oleh Allah, kemudian dibangunkan semula menuju ke padang mahsyar, dan dekat situlah kita semua akan dihitung segala amalan, dan last kali destinasi kita adalah syurga ataupun neraka. Jadi kalau kita pilih kita nak masuk ke dalam syurga, maka kita kenalah buat banyak benda baik, kena jadi anak yang soleh, kena jadi anak yang taat kepada kedua-dua ibu bapa, kena buat banyak benda baik lah. Kalau kita pilih, kita boleh pilih sama ada kita nak masuk ke neraka ataupun ke syurga. Sebab itulah Ustazah nak ingatkan, kalau awak boleh decide dah sekarang ni. Okay, kita pun sebagai manusia pun memang aim kita nak masuk ke dalam syurga. Jadi bila kita nak masuk ke dalam syurga, bila kita nak buat sesuatu perkara tu, kita kena fikir dulu. Adakah benda tu bermanfaat? Adakah benda tu baik? Adakah benda ni halal? Jadi kena fikir sebelum bertindak. Okey, last kali adalah pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada sifat Allah Al-Qadir, iaitu yang berkuasa menentukan kita perlulah beriman dengan sifat Allah Al-Qadir supaya hidup diberkatinya. Okay. Untuk ayat pengajaran ni, Ustazah nak masing-masing cuba fikir ayat pengajaran yang sesuai untuk dibuat. So, Ustazah nak awak buat nota dalam buku nota tajuk Al-Qadir. Jelas ya? Okay. Ada apa-apa tak yang nak tanya? Ustazah nak kalau ada apa-apa yang nak tanya, awak boleh terus tanya Ustazah ataupun awak boleh komen di ruangan bawah. Okey, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Okey, kita akan ke next tajuk, iaitu tajuk Al-Khawiyun. Al-Khawi. Baiklah semua, kita akan ke tajuk unit 2, iaitu Al-Khawiyun. Al-Khawi, muka surat 71 buku teks. Okey, ini adalah gempa bumi, dan gempa bumi ini berlaku menunjukkan bahawa Allah Maha Khawiyun. Apa yang dimaksudkan dengan Khawiyun, kita akan pelajari sekejap lagi. Okay, ini pun menunjukkan bahawa haiwan buas, haiwan buas pun mempunyai kekuatan tersendiri, tetapi tidak dapat menandingi kekuatan Allah. Okey, kita akan teruskan dengan maksud Al-Khawi. Dari segi bahasa, Al-Khawi bermaksud yang kuat,
yang gagah. Dan dari segi istilah pula, Al-Qawi bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Jadi kita dapat faham Al-Qawi ni adalah Allah Maha Kuat. Kena hafal ya. Yang tadi, tajuk tadi adalah Al-Qadir. Al-Qadir bermaksud Allah berkuasa menentukan, ataupun Allah Maha Penentu. Tapi Al-Qawi ni adalah Allah Maha Kuat. Seterusnya kita tengok Allah bersifat Al-Qawi. Al-Qawi merupakan sifat kesempurnaan Allah yang wajib kita imani. Kita wajib imanilah dengan Asmaul Husna kan. Jadi kita kena yakin bahawa Allah bersifat Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Kemampuan Allah secara mutlak mengikut kehendaknya tanpa sebarang halangan. Allah mampu membantu sesiapa yang membantu agamanya dan mengazab sesiapa yang ingkar. Jadi kita kena sentiasa menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kita kena bantu agama Islam. Kita kena bantu agama Allah supaya Allah pun akan membantu kita. Allah pun akan mempermudahkan urusan kita. Contoh yang paling mudah. Kalau awak selalu tengok dekat Facebook, Instagram dan sebagainya, ada je seorang ustaz ni yang bernama Ustaz Abid Liu. Beliau sering membantu agama Allah. Beliau membantu ma'had tahfiz. Beliau membantu fakir-fakir miskin, orang-orang susah. Jadi beliau dikira membantu agama Allah, membantu menarik orang untuk masuk Islam. Jadi Allah akan mudahkan segala urusan orang yang membantu agama Allah. Dan awak kena yakin Allah juga akan mengazab sesiapa yang ingkar, sesiapa yang tak patuh dengan agama Allah, sesiapa yang ingkar dengan suruhan Allah, Allah akan bagi azab lah. Seterusnya dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan juga di laut akibat perbuatan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan kepada mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang dilakukan supaya mereka kembali insaf dan juga bertaubat. So, kita kena tahu apa sahaja kerosakan ataupun bala bencana yang berlaku kepada diri kita, kepada umat Islam, itu semua adalah ujian daripada Allah, di mana Allah ingin tegur kita, ingin tegur kesalahan kita. Sebab itulah sekiranya berlakunya apa-apa sahaja bencana, kita kena muhasabah, kita kena ambil pengajaran. Seterusnya Ustazah akan tayangkan video, tapi Ustazah nak awak tengok saja. Mungkin suaranya kurang jelas. Ustazah nak awak perhatikan video ni dan cuba senaraikan isi penting ataupun apa yang awak dapat daripada video ni. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة، وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية، ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس. على سكر وعربدة وفحش وفجور فضربهم الله في السابعة صباحا.
الزلازل من آيات الله في الكون، العواصف، الفيضانات من جند الله يرسلها على من يشاء، يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين، هي من جند الله. ثم يقولون تنجم عن تنفس الطبيعة وغضب الطبيعة وثورة الطبيعة. وغضب الطبيعة على الإنسان فعل الطبيعة. ومن الذي خلق الطبيعة؟ هل الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما لم يفهم البشر هذا فلن يستفيدوا شيئا. إنهم لا زالوا يعزونها إلى الطبيعة وغضب الطبيعة، ويقولون نقص أجهزة الإنذار، ولو كانت أجهزة لكانت الكارثة مختلفة. Baiklah semua, daripada video yang awak saksikan tadi, apa yang boleh kita buat kesimpulan? Kesimpulannya adalah segala yang ada di muka bumi ini adalah semuanya hak milik Allah. Bila Allah mengkehendakkan sesuatu, maka ia akan berlaku. Kita sebagai manusia, walaupun kita mempunyai harta yang banyak, walaupun kita mempunyai pangkat yang tinggi, tapi kita tidak dapat melawan kekuatan dan juga kekuasaan Allah. Dalam video tadi itu adalah video yang berlaku ketika tsunami pada tahun 2004. Habis semua bangunan-bangunan yang berdekatan dengan pantai musnah. Tapi apa yang menariknya, ada sebuah masjid yang masih lagi tegak berdiri. Benda ni berlaku di Aceh. Maka orang yang berselindung ataupun berlindung di dalam masjid, maka mereka selamatlah. Jadi kita dapat pengajaran dekat situ bahawa rumah Allah ataupun masjid ni adalah tempat yang paling selamat. Jadi kita kena ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Kita kena selalu menunaikan solat di masjid. Kita kena selalu pergi ke rumah Allah, sebab dekat rumah Allah adalah tempat yang paling selamat, tempat untuk kita beribadat dan tempat yang paling mulia, iaitu rumah Allah. So kita kena ambil pengajaran, daripada setiap apa yang berlaku, kita kena ambil pengajaran lah. Seterusnya kita tengok dalil naqli Allah bersifat Al-Qawi. Apa bukti Allah bersifat Maha Kuasa ni? So dekat sini bukti dia ada dalam surah Al-Anfal ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru biayatillahi fa'akhazahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Apa maksud dia? Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka kufur, ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha berat siksaannya. Kalau kita tengok pun, apa yang berlaku di atas muka bumi pun, itu semua adalah menunjukkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Kita tak ada apa-apa pun. Sekarang ni, kalau sekarang ni dekat Malaysia dilanda penyakit COVID. COVID tu semuanya adalah daripada Allah. Tak ada manusia pun yang mampu nak mengatasinya. Faham tak? Kita hanya boleh mengawal saja penyakit COVID ni. Tapi kalau kita nak hapuskan COVID sepenuhnya, semuanya adalah dengan kekuasaan Allah. Kita hanya boleh mencegah atau mengawal sahaja melalui vaksin. Sebab benda tak nampak. Jadi kita nak kata siapa yang berkuasa? Allah sahaja yang maha berkuasa. Allah sahaja yang maha kuat. Seterusnya, dalil naqli yang kedua, kamu boleh berujuk buku teks. Yang ni adalah melalui hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah dalam buku teks muka surat 72.
ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, apa maksud dia? Maksud dia, adakah kamu mahu aku tunjukkan perkataan daripada khazanah syurga? Jawabku, tunjukkanlah Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Okay? Kita sebagai manusia tak ada apa-apa pun, kita memang tak ada daya upaya. Semuanya daripada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha kuasa. Okey, ada dua sahaja bukti Allah bersifat Al-Qawi. Yang pertama adalah Allah berkuasa memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang berusaha mengikut cara yang betul. Kalau kita usaha, kita belajar bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bagi kita rezeki yang melimpah ruah. Okay, kalau kita tidak berusaha, kita malas berusaha, nak masuk kelas pun kita rasa malas. Jadi, adakah Allah akan bagi kita rezeki? Tak. Okay, Allah tak akan bagi kita rezeki. Ingat ya, kejayaan tidak datang bergolek. Semuanya perlukan usaha dan doa, tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah Allah berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Okay. Kadang-kadang tak perlu tunggu balasan di hari akhirat pun. Dekat dunia sekarang ni pun kadang-kadang tu Allah bayar cash sahaja. Jadi macam yang Ustazah bagi tahu lah, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena fikir baik dan buruk. Allah anugerahkan kita otak untuk berfikir, maka kita kena fikirlah dengan sebaik-baiknya. Kita janganlah terlalu bongkak, janganlah kita terlalu sombong di atas bumi milik Allah ini. Okay, jadi untuk tajuk Al-Qawi ni, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. Okay, boleh bertanya dalam grup ataupun komen di bawah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, kita akan tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum.